Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Baru-baru ini kita pernah mendengar isu di antara UMNO dan DAP. Sejak pertubuhan ataupun sejak ditubuhkan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Anwar dan Zahid sebagai Presiden UMNO, pengurus CBN sebagai timbalan Perdana Menteri, kerajaan PHBN, mulailah ada yang bercakap UMNO dan DAP tidak akan dapat bersatu. Tapi hakikatnya sehingga separuh penggal. Anwar masih PM, Zahid masih lagi mengekalkan kerjasama di antara BN dan PH. Tapi ada satu isu baru-baru ini melibatkan Akmal Saleh dan juga DAP. Akhirnya apa? Apa kenyataan ataupun apa respon daripada Zahid sebagai pertama sebagai timbalan Perdana Menteri, kedua sebagai pengurus CBN dan juga Presiden UMNO. Oke, sebelum saya kongsikan, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, kencing manis, gout, darah tinggi, kolesterol, gastrik, penyakit melibatkan kulit, penglihatan, dan macam-macam lagi, Anda boleh menghubungi saya untuk mendapatkan tips tentang meningkatkan, mendidik, dan juga menyeimbangkan sistem imun badan Anda supaya mampu melawan berbagai jenis penyakit. Saudara-saudara, saya kongsikan kepada Anda, jangan jejas hubungan antara parti. Zahid ulas pertelingkahan pemuda DAP dan Akmal Saleh. Setelah timbul berita begini, saya mulai tertanya-tanya, adakah UMNO dan DAP mampu bertahan sehingga PRU 16? Tapi kita tahu bahwa sokongan terhadap Anwar, terhadap kerajaan masih kekal kuat. Tapi mungkin hubungan di antara UMNO dan DAP mungkin bukan seluruh parti, tetapi Akmal dan juga pemuda DAP mungkin boleh menjadi satu sebab bermulanya keretakan hubungan di antara UMNO DAP, ataupun mungkin lebih spesifik Akmal dan DAP. Tapi kita tidak tahu apa yang bakal berlaku selepas ini dan apa sebenarnya berlaku. Adakah masalah ini boleh membawa kepada satu perpecahan yang amat besar? Nah, itu menjadi persoalan oranglah. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menggesa Ketua Pemuda partinya Dr. Akmal Saleh dan pemimpin pemuda DAP supaya berhenti bertelaga. Mesej utama untuk kedua-duanya adalah untuk tidak membiarkan tindakan mereka merosakkan hubungan dalam kerajaan perpaduan. Maknanya Zahid tidak mahu UMNO keluar daripada kerajaan, tidak mahu BN dan PH berpecah, tidak mahu UMNO dan DAP berpecah. Maknanya satu keputusan yang sangat relevan dan sangat logik daripada Zahid Hamidi. Dipercayai merujuk Akmal tanpa menyebut namanya, Zahid berkata, keputusan pucuk pimpinan parti perlu dipatuhi semua demi menjaga keharmonian. Kita telah membuat keputusan di peringkat kepimpinan tertinggi, jangan kerana mahu mempopulerkan sesuatu isu atau untuk dilihat paling populer, akhirnya menjejaskan hubungan baik antara parti, apatah lagi di peringkat akar umbi. Adakah satu hint bahwa Zahid tidak bersetuju dengan tindakan Akmal kah? Ataupun Zahid mungkin mahu tukar ketua pemudanya? Kita pun tidak tahulah. Bagi pemimpin pemuda DAP pula, sekali lagi tanpa menyebut nama, Zahid mengingatkan bahwa keputusan politik tidak sepatutnya mengorbankan perpaduan gabungan. Kita tidak mahu kerana ada satu peristiwa, keputusan politik dibuat sehingga menggoyahkan kesatuan dalam 18 parti yang membentuk kerajaan madani. So, saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, kalau ada kata UMNO dan DAP bakal berpecah, mungkin saat ini belum ada berita yang sahih, tapi kita dapat lihat Zahid dan Anwar tetap mahu menjaga keharmonian di antara parti dalam kerajaan perpaduan.
Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, berkaitan dengan kes Zara Kairina yang masih menjadi misteri, masih menjadi persoalan ramai orang. Ada beberapa kenyataan yang kita nantikan daripada pihak-pihak yang berkuasa. Perdana Menteri sudah membuat kenyataan. Pengarah JSJ, Polis Bukit Aman sudah membuat kenyataan. Peguam sudah buat kenyataan. Antara kenyataan yang kita nantikan adalah daripada Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution. Ramai yang menantikan siapa yang menjadi dalang utama. Dan yang paling kita tolak adalah berkaitan dengan fitnah. Saudara-saudara, Saifuddin disahkan akan bentang laporan kes Zara Kairina. Siapa fitnah akan kantoi. Nah, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution akhirnya bertindak. Dalam perkongsian daripada Harapan Daily bertarik 17 Ogos 2025, Saifuddin berani bentang laporan penuh kes Zara Kairina di Parlimen. Siapa fitnah akan kantoi. Oke, sebelum saya teruskan kepada isu kita hari ini, saya perkenalkan kepada anda, ini adalah terapi imun. Kepada anda yang ada masalah kesihatan, 3 serangkai masalah penyakit berulang, kolesterol darah tinggi, kencing manis, dan apa saja masalah kesihatan yang anda alami, mungkin ini adalah asbab kesihatan anda. Nah, dengan mengambil terapi imun ini, boleh meningkatkan sistem imun badan anda. Sila hubungi saya sekiranya anda ingin bertanya lanjut. Kalau betul kerajaan nak sembunyi, apa perlunya Datuk Seri Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri, bentang laporan penuh kes Zara dalam Parlimen? Saudara-saudara yang saya amat hormati, ada gesaan daripada pembangkang untuk Saifuddin dan Fadlina letak jawatan kerana mereka dilihat tidak mampu untuk mengurus berkaitan dengan kes ini. Nah, tapi apa sebenarnya yang bakal disampaikan oleh Saifuddin? Parlimen itu bukan bilik mesyuarat kampung. Semua rakyat boleh akses. Media tunggu. Setiap patah perkataan direkod. Kalau nak cover line, paling senang diamkan je. Betul tak? Tapi sekarang Menteri Dalam Negeri sendiri tampil. Maknanya berani sebab yakin ada bukti dan fakta jelas. Sedangkan dekat luar, Nurul Islam dan geng dia sibuk tabur fitnah, konon ada VVIP terlibat. Konon kes ini nak disapu bawah kapet, konon kerajaan tak telus. Padahal pengarah JSJ Bukit Aman sahkan tiada pembabitan orang VIP. Tambah lagi, 3 pegawai kanan polis Sabah dah dipanggil Jabatan Integriti. Kes diambil alih terus oleh Bukit Aman, bukan polis daerah. Akaun TikTok Zara, akaun TikTok yang fitnah kes Zara pun disiasat. Ada tangkapan dibuat. Hello geng, logik sikitlah. Kalau betul nak cover, adakah sampai Bukit Aman turun tangan? Adakah sampai Jabatan Integriti panggil pegawai kanan? Adakah sampai Menteri Dalam Negeri bentang di Dewan Rakyat? Mungkin ada yang tertanya-tanya di luar sana. Adakah mereka ini yang sedang mengambil alih kes ini? Adakah Menteri Dalam Negeri PM Anwar melindungi ataupun cover kebenaran di sebalik kes Zara Kairina? Bagi saya mereka tidak akan melakukan perkara itu pada pandangan saya. Sebab kalau bukan mereka yang menegakkan keadilan, siapa lagi? Bayangkan saudara-saudara, kes ini bukan satu kes yang ringan. Sehingga hari ini ramai melaungkan Justice for Zara. Rakyat Malaysia menantikan keputusan terkini, laporan terkini dan bukti terkini. Kita nak pihak-pihak berkuasa untuk menangkap dalang utama untuk mendedahkan misteri kematian Zara Kairina.